Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hai. Actually aku sedih sebab bulan puasa tahun 2020 ni tak ada bazar, bro. Aku sedih. Jadi tujuan aku buat video ni bukan aku nak sampaikan kesedihan aku. Aku just nak bercerita, berkongsi sedikit lah ilmu. Orang kata bulan puasa ni kita cerita benda yang baik-baik lah. Jadi tajuk kita pada hari ni aku nak cerita mengenai solat. Sejarah waktu solat itu sendiri. Solat merupakan rukun Islam kita yang kedua, iaitu yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, yang kedua solat 5 waktu. Dan solat juga dikatakan merupakan tiang agama itu sendiri. Jika tak ada solat, kan, ibarat kita rumah tak ada tiang. Okey, korang bayangkan rumah korang tak ada tiang, macam mana? Ada 5 waktu solat yang difardukan kepada kita semua, iaitu solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. 5 tak lebih. Selain 5 waktu solat wajib, ada jugalah beberapa solat sunat yang selalunya kita digalakkanlah untuk buat. Kalau kita tak buat, tak dapat apa-apa lah. Kalau kita buat, menambahkan amal pahala kita. Contohnya macam solat hajat, solat taubat, solat istiqarah. Jadi macam-macam lagi lah. Jadi solat adalah wahyu yang diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala terus kepada Nabi Muhammad ketika berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ini ialah perjalanan yang sangat pantas berlaku pada malam hari, di mana Nabi daripada Masjidil Haram dibawa ke Masjidil Aqsa dan diangkat naik ke langit dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku di mana daripada perjalanan Nabi daripada langit pertama sehingga ke langit ketujuh, itu berlaku dengan amat menarik lah. Pelbagai peristiwa-peristiwa yang telah Nabi lihat dengan mata sendiri, di mana sepanjang perjalanan Nabi itu, Nabi dibawa menaiki satu binatang yang seakan-akan kuda, dinamakan Buraq. Jadi ketika pertama kali menerima perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu, Nabi Muhammad diperintahkan untuk solat sebanyak 50 waktu. Wow. Selepas menerima perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu, selepas dan Nabi nak pulang semula ke bumi, di mana di langit ke-6 tak silap, Nabi Muhammad telah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi bila Nabi Musa ni dah jumpa Nabi Muhammad tu kan, dia tanyalah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dia. Dan Nabi pun ceritalah kepada Nabi Musa di mana beliau telah diperintahkan untuk solat 50 kali sehari. Kepada Nabi Musa, dia ceritakan kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa amat terkejut lah. Jadi dia rasa macam terlalu banyak lah 50 kali sehari tu, dan dia pun minta Nabi Muhammad supaya berjumpa semula dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikurangkan waktu solat itu. Jadi selepas menerima nasihat daripada Nabi Musa alaihissalam, so Nabi pun menghadap Allah semula untuk minta supaya waktu solat tu dikurangkanlah daripada 50 waktu yang banyak tu. Jadi Nabi Muhammad, Allah mengizinkan dan Allah mengurangkan waktu solat daripada 50 turun ke 40. Jadi selepas dah minta kurang kepada 40 waktu, jadi Nabi turun semula ke langit dan berjumpa lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi di sana Nabi Musa pun tanyalah pada Nabi Muhammad, okey, dah berapa waktu dikurangkan? Jadi Nabi beritahulah dah 40. Nabi Musa rasa masih terlalu banyak. Jadi sebab apa? Nabi Musa kata umat dia takkan mampu nak lakukan 40 waktu tu. Sedangkan umat Nabi sebelum ini nak menerima dakwah ajaran daripada nabi-nabi sebelum ini pun begitu susah. Jadi inikah pula umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana nak kena solat 50 kali sehari kan, 40 kali sehari, jadi terlalu banyak. Jadi sebab tu Nabi Musa minta Nabi Muhammad supaya minta lagi kurang. Daripada 50 dah minta ke 40. Dari 40 tu Nabi Musa minta lagi, suruh Allah Subhanahu Wa Taala tu kurangkan. Jadi selepas berulang kali Nabi Muhammad menghadap Allah kan, minta kurang, akhirnya dikurangkan sampai 5. Jadi kat situ Nabi Musa minta lagi, dia suruh lagi Nabi Muhammad supaya minta kurang lagi 5 tu, minta lagi kurang. Kali ni Nabi dah rasa sangat malu lah sebab dia dah berulang kali kan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala minta kurang. Jadi Nabi Muhammad pun berkata kepada Nabi Musa yang dia dah begitu malu dah nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta lagi kurang. Orang kata tu macam minta diskaun lah, minta diskaun kan. Macam kita lah kalau kita beli barang apa semua minta diskaun kan. So macam tu lah juga Nabi kan. Dia dah minta kurang untuk kita semua. Jadi Nabi pun kata tak apalah, 5 cukup lah. 5 ni pun aku terima je perintah Allah supaya 5 waktu solat ni.
Selepas tu Nabi Muhammad pun turun semula ke bumi dengan membawa perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk solat 5 waktu lah. Jadi pada awalnya solat ni 5 waktu ni diceritakan semua solat ni 2 rakaat. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak 2 rakaat je. Kecuali Maghrib lah. Kecuali Maghrib masih 3 rakaat. Jadi selepas peristiwa penghijrahan Nabi ke Madinah, di situ Nabi menerima wahyu, disampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad yang solat Zuhur, Asar dan Isyak ditambahkan lagi 2 rakaat di dalamnya. Itulah dia serba sedikit mengenai sejarah waktu solat itu sendiri, di mana Nabi telah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala daripada 50 waktu dikurangkan kepada 5 waktu. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad ni kan perlu, wajib kita laksanakan solat itu sendiri, kerana solat itu merupakan rukun Islam. Kalau kita tak laksanakan rukun Islam, maknanya tak cukup 5 rukun Islam yang kita pegang tu. Jadi kita kena hargai lah, kita kena hargai Nabi Muhammad. Dia dah berulang kali kan menghadap Allah, minta kurang kan waktu solat tu sendiri untuk kita. Jadi bayangkan kalau Nabi tak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia menerima terus perintah dia, itu kita kena solat 50 waktu. Macam mana? Jadi kita sebagai umat Islam wajib kita laksanakan solat itu, dan jangan lupa solat itu tiang agama. Ibarat rumah, kalau tak bertiang maka robohlah rumah itu. Untuk sebarang pendapat atau cadangan, boleh tinggalkan komen korang dekat bawah. Dan kepada yang belum subscribe lagi channel aku, boleh tekan butang subscribe laju-laju. Free je, tak payah bayar. Okay? Jadi untuk lebih banyak lagi perkongsian, mungkin aku boleh share video aktiviti harian, mungkin boleh share video-video agama, atau kita boleh berkongsi-kongsi sedikit ilmu. Sekian saja untuk video pada hari ini. Jadi kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Okay? Selamat tinggal. Assalamualaikum. Bye-bye.